Usaha tingkatkan pemahaman mengenai kepentingan peralihan tenaga menerusi program pendidikan. Itu antara fokus sidang Dewan Rakyat. Perinciannya bersama Muhammad Najib Masyur. Silakan Najib. Ya, Farhatul, sebanyak 4 program pendidikan dan kesedaran telah dilaksanakan di bawah program literasi tenaga atau MELP secara bersepadu tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata program berkenaan turut menyediakan modul dan sukatan pelajaran mengenai literasi tenaga yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Selain program energi efisiensi, EE Challenge melibatkan sekolah-sekolah di seluruh negara serta aktiviti kempen dan promosi mengenai kelestarian tenaga melalui media sosial dan pelbagai saluran komunikasi. Program flagship ini menyediakan akses kepada maklumat tepat dan dipercayai mengenai tenaga serta menjelaskan kepada masyarakat terutamanya generasi muda mengenai peranan dan kepentingan peralihan tenaga. Di bawah platform MELP, kesemua program literasi berkaitan tenaga diselaraskan. Turut dibangkitkan usaha untuk menggalakkan amalan ekonomi kitaran. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata penerapan konsep berkenaan dalam sektor agrokomoditi membolehkan negara mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Usaha tersebut selaras komitmen Malaysia dalam agenda matlamat pembangunan mampan SDG. Pada masa sama dapat meningkatkan kecekapan operasi untuk menjana pulangan yang lebih tinggi kepada ekonomi negara. Ke arah itu, kementerian berkenaan secara konsisten menjalankan kajian dan penyelidikan dalam teknologi hijau. Ini untuk mengenal pasti bahan sisa sawit yang boleh diintegrasikan semula ke dalam nilai rantaian sejajar konsep ekonomi kitaran. Menjelang tahun 2030, industri biojisim ini dijangkakan akan menjana ekonomi bernilai 17 bilion dan pelaburan sebanyak 7 bilion. Hal ini juga dijangkakan dapat mewujudkan sebanyak 33,000 peluang pekerjaan baru dalam sektor biojisim menjelang tahun 2030 dengan hanya menggunakan waste yang kita produce dalam aktiviti-aktiviti peladangan dan komoditi ini. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Dungun Wan Hassan Wan Ramli, beliau menjelaskan sisa biojisim yang terhasil daripada pokok sawit juga boleh digunakan dalam penghasilan pulpa dan kertas yang lebih bernilai tinggi. Dewan juga diberitahu peruntukan sehingga 163 juta ringgit diterima oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC bagi dana kandungan digital sejak tahun 2014 hingga tahun 2024. Menteri Digital Gobing Singh Dio berkata ia untuk menjalankan dan menyelia bantuan keuangan bagi industri animasi, permainan digital, komik digital dan kandungan teknologi kreatif. Sehingga kini, sejumlah 60 buah projek telah diluluskan oleh MDEC dengan jumlah keseluruhan dana sebanyak 36.7 juta ringgit Malaysia bagi pembangunan permainan digital yang meliputi platform komputer, konsol dan mudah alih. Kesemua projek ini, Tuan Ketua, juga telah berjaya mewujudkan lebih daripada 700 peluang pekerjaan. Terima kasih Pak Menteri atas jawapan tersebut. Menjawab soalan Ahli Parlimen Bagi Syahrizan Johan, beliau menjelaskan industri permainan digital Malaysia telah mencatat hasil jualan dan ekspor sebanyak 45 juta ringgit melalui dana yang telah disediakan oleh kerajaan. Ia sekaligus membuktikan industri permainan digital di Malaysia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Saudara, itu sahaja perkembangan semasa dari bangunan Parlimen. Kita kembali ke Angkasa Puri. Farhatul. Baik, terima kasih Najib.